Assalamualaikum. Tadi kelas apa Waalaikumsalam. Kelas Maths. Oh, maths, okey. Baru habis ni? Okey. Alright. Hari ni kita masuk topik baru sebab vektor dah habis. Baik cikgu. Kita masuk yang soal topik ni fun sikit lah compared to vektor. Vektor serius sikit kan, yang ni dia fun sikit. Topik apa? Permutation and combination. Cikgu tulis sekejap. Dalam bahasa Melayu dia tulis pilih, atur dan gabungan. Permutation and combination. Soalan ni cikgu tak nampak dia heavy lah. Cikgu nampak dia kita apply kita punya kefahaman dalam maths dalam bentuk yang susunan. Kita akan tengok macam mana soalan ni. Yang lain mana yang lain? Sekarang kira almost semua subjek pakai Google Meet lah sekarang. Ada lagi tak yang pakai Zoom? Ada. Ada lagi yang pakai Zoom. Okay. Tapi cikgu pun sebenarnya cikgu suka Zoom juga sebab especially bila nak buat alternate tu kan, student boleh draw tu, cikgu prefer juga yang tu. Cuma pasal Zoom dia 40 minit je dapat kan, cikgu rasa tak berapa best sikit lah. Hamzah okey Hamzah? Ya, cikgu. Set? Ya, cikgu. Oh, set ke? Ya. Alhamdulillah. Hari ni birthday Hamzah. Ya ke? Okay, happy birthday Hamzah. Cikgu. Semoga dipanjangkan umur. Amin. Sebeli kat rumah je Kat rumah cikgu. Kek pun tak Kek pun tak ada? ada. Corona nak kek apa lagi? Ada. Tu cikgu bagi anak cikgu punya dekat secret recipe buka. Tak apa cikgu. Okey, kita ada 4 orang sekarang ni, cikgu tunggu dulu lah. Tunggu kejap. Nanti kalau dalam dah 7 orang, 6 orang maybe kita boleh start kot. Sebab at least dapat half of the class. Senang sikit nak start. Dan cikgu berdoa supaya internet connection stable throughout the lesson. Hafiz Hafiz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafiz. Sihat ke Hafiz? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagus. Alright. Oh, tu bunyi apa tu? Cikgu sihat tak cikgu? Sihat, alhamdulillah. Besok dah puasa Sebab minggu depan jadual bulan puasa dah lain dah. Yeah. Jadi cikgu pun tak sure lagi macam mana jadual kelas kita. Tapi akan jadi berbeza sikit lah sebab tak silap cikgu dia tak selama macam sekarang kita pukul 5 kan. Bulan puasa dia tak lama sangat. Okay. Tadi cikgu nampak ada siapa tadi ada Hamzah kan? Hamzah dah keluar Dah keluar. Dia pergi cek kek. Korang dah wish je dah? Dah. Okey, cikgu start dengan bacaan doa dulu sementara tunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay guys, tadi cikgu mention dekat Adlin dengan Hakim masa diorang baru masuk tadi, cikgu cakap hari ni kita nak masuk topik baru dan topik ni nama dia adalah permutation and combination dan kita akan gunakan calculator juga. Okay, kita akan guna calculator. Jadi tolong ada calculator juga lah sebab ada benda yang cikgu nak tunjuk menggunakan calculator. Boleh Okay. Topik hari ni nama dia permutation and combination. Kalau kita tengok dalam buku teks ataupun ada setengah buku aktiviti yang bahasa Melayu, nama topik ni adalah pilih, atur dan gabungan. Cikgu tulis kat sini Pilih, atur dan gabungan. Ini bahasa Melayu dia lah.
So topik ni santai sikit, dia tak seserius integration, tak seserius differentiation, tak perlu nak tengok arah-arah macam vektor, tak perlu guna highlighter. Kita lebih banyak menggunakan IQ nanti insya-Allah. Alright. So sekarang ni kita ada 5 orang. Cikgu start teruslah sebab cikgu tak nak tunggu lama sangat. So cikgu terus proceed dengan cikgu punya handouts. Sekejap bila nak tunjuk dia tak ada Sekejap. Your entire screen. Okey, cikgu akan teruskan pada hari ini. Okey guys, sebelum cikgu pergi pada soalan, cikgu nak tunjuk satu konsep dulu cikgu akan share dengan awak macam mana cara cikgu belajar dulu dengan cikgu punya cikgu untuk topik ni. So handout tu tak payah tengok dulu. Okey, awak tengok dulu apa cikgu nak explain dulu boleh guys? Okey. Topik hari ni, awak dengar ke suara cikgu? Can you hear me kan? Dengar kan? Okey, good. Kalau ada soalan tanya. So cikgu assume kalau awak diam tu maksudnya tak ada soalan lah, maksudnya awak sedang memahami. Boleh? Alright, now this topic is called as permutation. Cikgu tulis lagi sekali. Permutation and combination. Okay. Normally mana-mana sekolah pun dia akan start dengan permutation dulu. Macam mana enlarge ni, Allah. Tak boleh enlarge. Set lah. Ni bawah marah. Okay. So ini adalah nama topik baru kita So no more vector dah tak ada dah. Okay, so nama topik ni adalah permutation and combination. Cuma untuk mana-mana sekolah cikgu tengok, kebanyakan cikgu-cikgu dia akan asingkan topik ni. Dia tak akan ajar dulu serentak. Kita akan mulakan dengan permutation dahulu. Cikgu rasa kalau siapa faham permutation, nanti bila dia nak buat subtopik combination tu akan jadi lebih mudah. Jadi kita akan buat yang ni dulu guys. Cikgu akan ajar awak permutation dahulu. Okay, permutation dahulu. Ya Allah Akbar. Cikgu punya stylus ni tak dengar arahan Dia tak berfungsi dengan baik. Sekejap Okey, pasal ni. Alright. Okey, so kita akan pergi permutation dahulu. Dalam bahasa Melayu, permutation ni ditulis sebagai pilih atur. Tadi cikgu dah cakap So permutation in Malay, it is called as pilih atur. Awak bagi cikgu masa kejap boleh tak? Sebab cikgu punya stylus ni kelakar. Ada banyak interference, boleh Okay, one more time. Kita tengok lagi sekali. How about that? Okay, now dia berfungsi dengan lebih baik. Alright. Now, dalam bahasa Melayu, kalau buka buku teks, kalau ada buku teks, cikgu jarang guna buku teks. Dalam bahasa Melayu, dia kata permutation is called as pilih atur. Now, masa cikgu zaman sekolah, cikgu agak susah sikit nak faham perkataan pilih atur ni. Nak pilih ke nak atur kan? So my teacher said that pilih atur ni bahasa mudah dia adalah perkataan paling senang orang faham adalah menyusun ataupun susunan. Susunan. So kita akan belajar dalam topik ni cara nak menyusun benda guys. Okay? So this is what kita akan buat dalam topik permutation. Jadi kita akan gunakan IQ kita dengan sangat banyak. Okay? Sebab kita nak belajar cara nak susun benda. Cikgu bagi contoh. Okay? Ni for introduction. Cikgu bagi contoh. Katakan kita nak ambil gambar untuk paradigma tau guys. Paradigma tahun ni cikgu tak tahu lagi macam mana cara kita nak ambil gambar. Sebab kita tak boleh ambil gambar secara berkumpulan kan. Massive tak boleh ambil gambar secara massive dah. Jadi sekarang ni cikgu pun tak tahu macam mana tahun ni paradigma akan ambil gambar. Especially untuk Form 5 punya gambar lah. Okay, so maybe kena ambil gambar individual dan kita cuba susun rapat-rapat ke, cikgu pun tak tahu, Allahualam. Okay, now cikgu bagi satu contoh guys. Okay, contoh cikgu adalah, katakanlah cikgu ditugaskan untuk ambil gambar pelajar untuk paradigma. Okay, nak ambil gambar untuk paradigma. Paradigma tahu ke apa? Tahu. Tahu kan apa dia paradigma? Majalah sekolah. Yang tahun lepas pun tak dapat lagi kan? Tahun lepas pun tak dapat lagi. Tak apa, never mind. Okay, katalah tahun ni kita nak ambil gambar untuk paradigma. Cikgu nak susun, cikgu nak ambil gambar untuk 3 orang pelajar. 3 orang pelajar yang favourite cikgu lah. Katalah cikgu nak ambil gambar Muzaffar, Mus, dengan let's say Hamzah sebab ini birthday dia, Hamzah, dan juga Sarah. Okay, Mus, Hamzah dengan Sarah. Cikgu nak ambil gambar 3 orang ni. Okay,
Okey, bila cikgu nak ambil gambar, cikgu nak tanya awak, ada berapa banyak keping gambar yang cikgu boleh ambil dengan kedudukan 3 orang pelajar ni berbeza-beza kedudukan dia. So cikgu bagi contoh kemungkinan cikgu boleh susun Muzaffar paling kiri, tengah-tengah Hamzah, paling kanan Sarah. So cikgu akan snap, cikgu dapat satu gambar. So soalan cikgu adalah, kalau cikgu ada 3 orang pelajar ni, berapa banyak keping gambar cikgu boleh snap in a different position? Siapa boleh cuba? 6 atau 9? 6 atau 9. Ada, okey, cikgu tulis sini, ada orang kata kemungkinan ada 6 kali gambar cikgu boleh snap sebab ada 6 position berbeza kan. Ataupun orang kata kemungkinan 9. Okey, kemungkinan 9. Ada siapa-siapa yang nak cuba tak? Ni kita biasa buat kan, selalu kalau kita ambil gambar raya kan, aku nak duduk tepi lah, kali ni aku nak duduk tengah pula lah, kali ni aku tak nak masuk dalam gambar lah, contohnya kan. So ada berapa gambar kita boleh snap? Ada kawan awak kata 6, ada kawan awak kata 9. So cikgu dah bagi contoh, cara nak buat lah, kita susun macam ni, M-A-S, maksudnya Muzaffar paling kiri, Hamzah tengah-tengah, kemudian Sarah sebelah kanan kan. Ataupun kemungkinan Sarah nak duduk tengah-tengah sebab dia perempuan kan, Sarah duduk tengah-tengah, Muzaffar kiri, ataupun Hamzah sebelah kanan. So ni cikgu dah snap kali kedua. So cikgu dah dapat 2 gambar. Ada lagi tak susunan lain? Ada. Okay. Apa lagi susunan dia? Sarah boleh kat belah kiri. M kat tengah. M kat tengah pula. Maksudnya Muzaffar belah tengah. Lepas tu Sarah kat kiri. Sarah kat kiri, Hamzah kat kanan kan. Cikgu dah snap kali ketiga Okay, satu lagi gambar yang berbeza kedudukan. Ada lagi tak? Ada. Ada. Hamzah kiri. Hamzah kiri. Hamzah kiri. Mus tengah. Mus masih lagi Sarah. tengah. Okay, Mus masih lagi tengah Lepas tu kanan Sarah. Sarah pula. Okay, and then Hamzah kiri. Hamzah sembunyi. Skill dekat kiri. Hamzah Sarah Mus. Okay, Hamzah masih Hamzah, lagi Sarah, kiri. Mus. Hamzah, Sarah, Mus. Tadi cikgu dah snap kali keempat. Ni dah kali kelima Okay, ada lagi tak? SAM. SAM. Awak ikut susunan perkataan SAM. Boleh sebut kan? SAM. Ni yang kali ke-6. Ada lagi tak seterusnya? Tak. Kita tengok betul. Tu je. Cikgu, kau seorang-seorang tak boleh Kalau Seorang-seorang. seorang-seorang boleh? Itu nama majalah tu Paradigmo. Paradigmo memang seorang-seorang. Awak ubah soalan Orang tu kata nak ambil gambar 3 orang. Awak cakap fotografer tak nak, saya nak ambil gambar seorang. Kalau gambar seorang, Okey, kalau gambar seorang, kalau dia ikut susunan depan ke belakang boleh ke? contohnya Maksudnya macam straight line. Tapi bukan macam vertical, horizontal. macam ni. Maksud cikgu macam ni. Bila kita ambil gambar, cikgu expect macam ni lah. Maksudnya fotografer kat sini. Kan? Mestilah orang tu kat sini, betul tak? Kalau dia susun vertikal, orang tu ambil gambar kat sini, dia nampak siapa je, betul tak? Kalau Sarah duduk depan, nampak Sarah seorang lah kan? Hamzah mungkin nampak kepala sikit, betul tak? Okay, so kita tak nak susun vertikal. Cikgu nak kalau dia ambil gambar untuk paradigma lah. Paradigma kan kita ambil gambar horizontal kan? Duduk atas kursi, betul tak? Okay, jadi sekarang ni, jawapan 9 tadi tak boleh kot. Sebab cikgu nampak masa ada 6 je. Kan? Ada 6 kedudukan yang berbeza untuk fotografer ni ambil gambar. So, ini adalah topik untuk permutation. Kita nak kira ada berapa cara untuk susun benda. Ni je topik ni. Topik ni cerita pasal susun je. Boleh tak? Nampak tak? Ada soalan tak setakat ni? Boleh Okey, sekarang guys, what if tiba-tiba si Anik tak boleh. Tiba-tiba si Wafi nak join sekali. Wafi kata aku pun nak ambil gambar dengan korang juga, betul tak? So bila Wafi join sekali, sekarang dah bukan 3 orang, betul tak? Sekarang dah mula jadi 4 orang. Okey, kalau 4 orang guys, macam mana cara kita nak buat sekarang kalau 4 orang? 12 kan? Awak kali 3 kan? Okey, so cikgu tunjukkan sekejap Ada cadangan pertama mengatakan kemungkinan kalau guna 4 orang, kita punya jawapan ada 12 kali. So fotografer yang cikgu jemput tu
dia akan snap gambar 12 kali dengan kedudukan awak yang berbeza. So maksudnya kemungkinan mula-mula M, lepas tu A, lepas tu apa? S S, S, lepas tu Wafi duduk W, sini kan? W. Masuk. Lepas tu yang kali kedua kita snap, W, W kat depan pula, terbalik kan W, S, A. A, A, M. M awak terbalik kan? Okey. Ni dah kali kedua snap lah. So ada 10 lagi cara nak susun. S, W, A, M. SWAM. Okey, SWAM. Awak switch kat sini SWAM. Lagi? S, A, W, M. Oh, seronok kan topik ni kan? Susun SWAM langsung tak ada calculation. Ni dah jadi English ni swarm Okey, ni. Ada lagi tak? Kalau awak kata 10 tadi kan? Tadi 10 kan? Sekarang kita baru ada 4. M, W, A, S. M, W, A, S. Make sure kita tak repeat balik apa yang kita dah tulis tadi Kalau tu maksudnya dah salah lah. Dia tak boleh repeat. So baru 5. Ada lagi 5 guys. ASWM. ASWM ASWM. Maksudnya as long as huruf ni masih lagi boleh disusun, kita susun lah Okay, ada lagi tak? Banyak cikgu. Banyak. Tadi kawan awak kata 10. Kita baru dapat 2, 4, 6. Okey, 6. AWSM. A, WSM. SM. Yang ni tak tulis lagi Ni belum tulis lagi. Okey, lagi? SAMW. SAMW. Jangan tulis benda yang sama cikgu ingatkan SAMW kan. Ni belum lagi kan? Belum. Okay, so sekarang kita dah berapa dah ni? Kita baru 2, 4, 8. 6, 8. Lagi 2 lagi. Come on guys. AMWS. AMWS. Okay, ni yang ke-9, yang ke-10. Yang last ni. Habis dah? Belum. M, A, W, S. MAWS mouse. Ni yang ke-10. Okey, tadi awak kata tadi ada berapa? Ada 10 kan? Ada 10 cara kan awak cakap tadi kan? Okey, sekarang kita tengok guys. Kita tengok sekejap Cuma nak tunjuk kat awak macam mana awak dapat 10 ni. So awak susun alfabet ni, ada yang kat depan, ada yang kat belakang kan? Ada yang terbalikkan, ada yang tukar switch secara sendiri. So sekarang ni ada yang cakap tadi ada 10 jawapan, ada yang cakap 12 jawapan. Guys, awak tahu tak jawapan dia berapa? 16. Lebih 10. Lebih dari 10. Jawapan dia ada 24 cara berbeza untuk kita susun 4 orang budak ni. Kan? Betul. So kalau 24 cara guys, dengan cara yang kita buat sekarang ni, MASW, WSAM, SAMW lagi kan, ada ulang benda yang sama 2 kali pula tu, kemungkinan cikgu rasa cara ni tak masuk akal untuk exam. Okey, 24 cara ni penuh muka surat tu MASW, MADWS, AMWS. Kadang-kadang kita mungkin akan terrepeat balik apa yang kita dah tulis. So sekarang ni dia ada satu cara macam mana untuk kita nak kira dengan cara laju. Okey, so cikgu akan tunjuk awak cara dia Cikgu tunjuk dulu, dan then kita akan tengok macam mana kalkulator pun sebenarnya boleh kira juga. Boleh guys? Okey. Boleh. Cikgu nak Boleh. start dengan yang 3 orang tadi dulu. Okey, kita tengok yang 3 orang tadi dulu. Macam mana nak kira yang 3 orang tadi ni tanpa kita perlu susun MAS, MSA, SMA semua ni. Okey. Now, ini apa yang cikgu ajar dulu Cikgu ajar cikgu dulu. Dia kata, okey, kalau you kata kita sekarang ada 3 orang, kita ada Muzaffar, kemudian kita ada Amzah, lepas tu kita ada Sarah. Cara dia adalah, my teacher said that, dia kata, cikgu ingat sampai hari ni dia ajar. Dia kata dengan cikgu, gambar cikgu ni cikgu letak jauh sikit. Dia kata, mula-mula kalau you nak ambil gambar, dia kata, cikgu Chinese Chinese lady, sampai sekarang tak kahwin lagi Dia kata, susun dulu seat untuk pelajar nak duduk. Kalau cikgu nak ambil gambar pelajar, kena ada kerusi lah. So dia kata, buat kerusi dulu. Tunjukkan seat. So dia kata, lukis dash melambangkan kerusi untuk pelajar tu duduk. Okay, so semua pelajar pun dalam kelas cikgu pun buat. Okay, ada 3 dash. Kenapa ada 3 dash? Sebab nak ambil gambar 3 orang pelajar. Kejap, ada orang nak masuk. Dah pukul 11.20 dia baru masuk Allah, ini kalau semayang ni kan, sembahyang tarawih imam dah habis lah Duduk sakit. Alright.
Okey, tengok ni guys. Tadi cikgu cakap apa? Kita buat 3 seat Sebab apa 3 seat? Sebab ada 3 orang nak 3 duduk. orang. Kalaulah tadi yang Wafi join kan? Kalau Wafi join, cikgu akan buat berapa seat? 4. Kalau Wafi join ada 4 seat. Okay, very good. So awak dah nampak pattern dia. So sekarang ni sebab ada 3 orang, so kita buat 3 seat. Okay, now what happen is that guys, awak kena tengok pada seat yang pertama dahulu. Okay, so cikgu nak tengok pada seat yang pertama dahulu. Cikgu akan buat, cikgu akan tunjuk anak panah macam ni melambangkan kita nak susun pada seat yang pertama dahulu. Okay, so cikgu akan imagine macam ni. Cikgu akan cakap dengan awak, ni apa yang cikgu kata. Dia kata, you kena imagine siapa yang boleh duduk dekat seat yang pertama ni. So cikgu imagine kemungkinan Muzaffar yang duduk, ataupun kemungkinan Hamzah yang duduk, kemungkinan Hamzah yang duduk, ataupun kemungkinan Sarah yang duduk dekat depan. So cikgu buat M, ataupun Hamzah, ataupun Sarah. Nampak tak? Cikgu buat slash ni. Slash ni menunjukkan kebarangkalian siapa yang boleh duduk dekat seat pertama ni. So kalau awak nampak sini ada M ataupun A atau S, ini menunjukkan awak ada 3 choice, betul tak? So cikgu akan tulis nombor 3 dekat kedudukan yang paling depan ni. Nampak tak? Nampak. Kalau Wafi join, ada W kan? So cikgu akan buat slash W. Nanti tak boleh tulis nombor 3, kena tulis nombor 4. Very good. Okay, ni cara paling express. Daripada kita lukis urut-urut macam ni, turunkan terbalik, baik kita buat cara ni, lagi senang. Okay, lepas tu guys, bila you nak proceed dekat seat yang tengah-tengah pula, sebelum kita proceed, kita kena buat satu pemilihan. Awak kena pilih, awak kena decide siapa yang duduk dekat seat yang depan ni. Okay, dan pemilihan ni berbeza ikut pelajar lah kalau macam cikgu kata, cikgu mungkin rasa birthday boy duduk dulu lah so Hamzah duduk dulu. Cikgu bagi Hamzah duduk dulu. Bila Hamzah, cikgu decide Hamzah duduk dulu, jadi cikgu akan padam nama Hamzah kat sini sebab Hamzah telah duduk. Cikgu dah tak payah susun dia dah untuk seat seterusnya. Faham tak sekarang ni? Macam kita ambil gambar kan. So susun, okay, kau duduk dulu. Bila orang tu dah duduk, kita dah tak payah susun dia dah. Sebab cikgu dah pilih dia. So Amal mungkin pilih orang lain. Amal mungkin pilih Muzaffar untuk duduk dulu kan. Adlin mungkin pilih Sarah untuk duduk dulu. Faham tak? Okay, ni ikut masing-masing. Macam cikgu pilih Hamzah duduk dulu. Jadi sekarang ni cikgu akan wipe out nama Hamzah. Sebab Hamzah dah tak ada dah. Hamzah dah duduk. So bila kita proceed dengan second seat pula dekat tengah-tengah ni, awak kena buat proses yang sama guys. Okay, awak kena fikirkan, awak kena fikirkan siapa yang layak duduk dekat tengah-tengah ni. Sama ada Muzaffar sekarang ni, awak tengok sama ada Muzaffar ataupun Sarah. Hamzah kenapa tak ada? Pasal dia dah duduk tadi, kita dah pilih dia dah. Jadi bila awak tulis Muzaffar ataupun Sarah, nombor yang paling sesuai tulis kat sini adalah nombor 2. Sebab ada 2 orang je yang layak duduk dekat sini. Okey, boleh? Oh, saudara je lah. Okay. Betul. Okey, sekarang cikgu tanya Dania. Dania rasa siapa yang nak duduk kat tengah ni? Yang kat tengah Sarah. Sarah, okey. Katalah kita pilih Sarah cikgu bulatkan nama Sarah. Jadi sekarang ni Sarah cikgu cancel lah dekat atas ni pasal dia dah duduk kan. Jadi kerusi yang terakhir ni siapa je boleh cikgu tulis? Tinggallah Mus sahaja seorang-seorang. Bila Mus sahaja seorang-seorang, nombor yang paling layak cikgu tulis adalah 1. Okay, so nombor-nombor ni apa yang kita buat guys? Kita kali. Ini cara yang paling senang untuk kita nak cari jawapan tadi. Nampak tak? Sama kan jawapan kita? 6. Tak payah lukis-lukis pun kedudukan ni. Dia ada cara yang lebih senang. Okey? Faham Boleh? Okey, sekarang kita nak tengok macam mana yang cikgu cakap sebenarnya tadi. Jawapan dia tadi bukan 12 tetapi 24. Okey, macam ni kita nak buat sekarang ni. Kita ada Muzaffar, kita ada Hamzah, kita ada Sarah, kita ada Wafi. Jadi berapa seat nak kena sediakan? 4. Okey, so you buat dash. Masa SPM boleh buat dash ni, jangan risau. Pemeriksa SPM tu tahu awak buat apa sebab dia adalah cikgu Admaths, dia bukan cikgu sejarah. Jadi dia tahu apa awak buat. Okey. Now, lepas tu apa kita nak buat? Kita start dengan seat yang paling kiri dulu. Okey. Now, katakanlah awak orang Arab awak lahir kat Arab, awak bercakap dalam bahasa Arab. Orang Arab mungkin tak start pada kiri tau. Orang Arab mungkin start daripada kanan sebab dia baca Quran daripada kanan. So ni ikutlah kita orang Melayu kan. Kita orang Melayu tulis ABC baca daripada kiri. So cikgu mula pada seat kiri. Boleh So dia ikut manusia lah. Dia ikut manusia. Kalau orang Arab mungkin start daripada kanan. Okay, jadi cikgu tak nampak awak orang Arab, jadi awak start daripada kiri. So apa nak buat kat depan ni? 4 Kenapa 4? Sebab kemungkinan Muzaffar, kemungkinan Hamzah, kemungkinan
Sarah dan kemungkinan Wafi, betul tak? So kita tulis lambat. 4 melambangkan ada 4 pelajar yang berbeza untuk duduk. Faham tak? Okey, katalah cikgu kata Wafi duduk terus Wafi kan dia marah kenapa duduk lambat kan. Jadi cikgu pilih Wafi duduk siap-siap. Jadi Wafi dah tak ada dah dekat atas ni. Okey, sebab kita dah decide dia untuk duduk. Jadi bila pergi kepada seat yang kedua, okey, seat yang kedua, tinggal siapa je yang boleh susun? 3 orang. 3 orang kan? Muzaffar, Hamzah ataupun Sarah. So kita tulis apa kat sini? Sorry. Kita tulis apa kat sini? Kita tulis 3 sebab ada 3 orang possibility untuk duduk. Okey, katalah cikgu pilih Muzaffar. So kita padam nama Muzaffar kat sini. So tinggal lagi 2 orang kan? A dengan S. So you tulis 2. Katakan Sarah duduk dulu. Cikgu padam Sarah. So last kali tinggal siapa? Tinggallah Hamzah, birthday boy, duduk paling last. 4, 3, 2, 1. Nombor-nombor yang awak tulis besar-besar ni guys, dia kena kali. Okay, dia kena kali, jangan tambah. Dia mesti kali. So bila kita kali, kita terus dapat jawapan dia 24. Cara paling express compact tu lukis macam tadi Lukis ni guys, cikgu rasa kemungkinan ada chances untuk kita buat benda yang sama kan. Kemungkinan kita terrepeat benda yang sama. Ini pun lukis tak habis tau, nampak tak? Awak lukis tadi tak habis tau. Kan? Awak buat 10 je. Sedangkan jawapan dia ada 24. Alright. Setakat ni boleh ke? Boleh. Okay. Pagi tadi, okay, thank you. Pagi tadi, cikgu buat kelas dengan 5 Furqan So antara soalan yang cikgu dapat adalah, ni cikgu baru mengajar cikgu baru mengajar. So ada seorang student tanya cikgu. Dia kata, cikgu, masa bila nak guna benda ni dalam kelas, dalam hidup cikgu? Dia cikgu, masa bila kita nak guna permutation ni dalam hidup kita? Nampak macam tak ada guna kan? Takkanlah kita duduk rumah nak susun berikan ahli keluarga, betul tak? Betul. Unless kalau masa raya ni kan, kita kan raya kat rumah, kita spend 1 hari susun bilangan ahli keluarga kita dengan menggunakan permutation. Saya nak susun bilangan ahli keluarga saya untuk ambil gambar kemungkinan 1 hari pun tak habis. Awak tahu tak, kalau ada 6 orang, kalau ada 5 orang sahaja ahli keluarga dah 120 cara untuk susun. Kalau ada 6 orang ahli keluarga, ada 720 cara untuk susun. Can you imagine that Satu hari raya ambil gambar 720 kali in a different position. Awak tahu tak video DIY tahun lepas yang Akil masuk tu? Tahu. Tengok kan? Dia ada satu last scene tu cikgu ambil gambar, buat stop motion. Cikgu ambil gambar budak-budak ni berdiri statik tau. Lepas tu cikgu tukar kedudukan dia. Awak tengok tak yang video tu last kali? Tengok. Kan? Yang tu cikgu snap more than 20 times tau. Untuk different position. So nampak pelajar tu macam gerak daripada kiri ke kanan kan? Nampak. Itu kalau buat gambar raya 6 orang awak buat 720 kali awak boleh buat gambar tu akan nampak berubah-ubah nanti. Boleh buat kot nanti Raya challenge permutation tengok buat mana tahu nanti viral satu Malaysia ikut you never know. Okay. Alright, now berbalik kepada soalan tadi yang ada budak 5 Furqan tanya kan, dia kata masa bila nak guna permutation dalam hidup kita, betul tak? Awak rasa masa bila nak guna? Ambil gambar kan? Maksudnya raya ni kita boleh guna lah kan? Okay. Ada satu kes cikgu share bagi tadi juga. Siapa dekat dalam kelas 5G yang ada ATM card? You ada account sendiri? Saya. Ada Saya. Maksudnya awak ada PIN number sendiri lah? Ada. Ada PIN number sendiri. PIN number ATM card, dia perlukan berapa digit? 6. 6 kan? Okay, kenapa dia bagi 6 digit guys? Kenapa? Sebab Bukan anak orang. Kenapa tak 12 kan? Sebab lagi senang 6. 6 digit boleh betul. Ramai. Senang nak hafal tapi banyak. Okay, very good. Sebab senang nak hafal je. Sebab manusia ni ada beza-beza. Ada yang pandai, ada yang tak pandai, ada yang malas, ada yang rajin kan. Ada orang malas nak hafal PIN number. Jadi kalau kita letak nombor yang banyak, chances untuk setiap kali dia nak keluarkan duit tu, dia akan lupa password sendiri. So 6 digit is kira paling senang lah nak masuk dekat ATM card. Jadi sekarang ni, kalau cikgu nak buat password cikgu cikgu nak buat akaun yang baru, cikgu nak buat akaun bank muamalat, orang tu kata, okey encik sila buat PIN number untuk ATM card, cikgu pun pergi buat ATM card punya password. Ada berapa password cikgu boleh buat untuk cikgu punya ATM card?
Banyak. Banyak Cikgu tahu dia banyak, cikgu tahu. So berapa banyak? 720. 720. 20. Awak punya cara tadi ke? Punya cara tadi Okey, maksudnya awak buat tulis 6, lepas tu dia berkurang awak nampak pattern dia berkurang 6 kali 5 kali 4 kali 3 2 11 kali mesti habiskan satu Okey. Ada satu shortcut tau kalau awak tak nak tulis panjang-panjang macam ni. There's a shortcut. Dalam kalkulator kita, dalam kalkulator kita ada satu simbol tanda seru. Cuba awak tengok. Ada satu simbol tanda seru pada kalkulator kita tu. Mana tanda? Ada. Kalau tak ada maksudnya kalkulator awak murah lah tu Kalkulator murah lah. Kereta murah tu. Jumpa tak? Dia X lepas tu ada tanda seru Dia tak ada. Dia tanda seru je. Macam tu je tanda seru dia. Dia punya kalkulator lama. Mana? Tak ada Okey, Wafi awak kena beli kalkulator yang mahal sikit kalkulator awak murah. Dah jumpa. Jumpa. Okey. Sekarang Dia bawa mod ya? Dia bawa mod tu. Kalau siapa kalkulator. Siapa kalkulator apa? Siapa kalkulator mana? Allah, apa? Kalkulator lama X seru Yang warna kelabu tu. Okey. Yang dia X negatif 1 kena tekan shift. Yes, betul. Kena tekan shift. Dia kena tekan shift betul. Jadi kalau guna kalkulator guys, kalau tak nak tulis panjang-panjang macam ni awak rasa cikgu penat lah panjang kan. Awak boleh tekan kalkulator, awak tekan nombor yang paling pertama, 6 ni kan. 6, lepas tu awak tekan tanda seru tu. Dia akan terus keluarkan jawapan 720 sama macam kalau kira panjang-panjang ni. Wow. Wow kan. So tanda seru ni masa exam jangan jerit lah Hanya sebut 6 jangan sebut macam tu. Jangan jerit Dia bukan tanda seru macam bahasa Melayu tu. Okey. Ni dalam maths kita panggil sebagai factorial nama dia factorial. Cikgu, kenapa saya dapat syntax error? Kalkulator awak murah. So tanda seru ni dia panggil factorial. Jadi kalau kita buat tadi, ingat tak yang kita buat 3 orang tadi, susun 3 orang kan? Awak boleh tekan kalkulator 3 factorial, dapat nanti jawapan dia, dapat 6. Nampak tak? Ni shortcut untuk guna kalkulator. Kalau 4 orang, 4 factorial dapat 24. Nampak tak? Awak jumpa tak? Saya buat. Okey. Sekarang berbalik kepada 6 digit ATM tadi Kalaulah awak kata dengan cikgu jawapan dia 720 cikgu, maka cikgu kata awak punya, kita kata sistem bank kita security tak cukup kuat lah. 720 ni faham tak maksud 720 ni apa? 720 ni maksudnya ada 720 cara untuk kita buat ATM pin, betul tak? Kan? Dia punya password kan? 720 senang lah cikgu nak hack awak punya password. Cikgu memerlukan 720 saat untuk hack awak punya password. Satu saat cikgu cuba masukkan satu password kan? 1 2 3 4 5 6 tak dapat. 1 2 3 4 6 5 tak dapat. 1 2 4 3 5 6 tak dapat. Cikgu ada 720 kali untuk cuba. Dalam masa 720 saat cikgu dah dapat password awak. Awak faham tak? Kalau 720 dah, jadi cikgu rasa tak secure lah Lebih baik jangan ada ATM card. Okey, jadi sekarang ni jawapan dia bukan 720 sebenarnya guys. Okey, jawapan dia bukan 720. Berapakah jawapannya? Okay, siapa yang ada perbualan dengan mak tu? Okey, sekarang macam mana ni? Saya tak tahu. Rasa-rasa apa yang patut kita buat? Sekejap, cikgu kata benda ni digit kan untuk ATM. Tapi betul. Bila kita masukkan PIN number tu, dia boleh sampai nombor 98 tu Betul. Maksud awak sekarang ni awak ada idea, bagus. Apa idea awak sebenarnya? Tambah 6. Dekat ATM card dia tu PIN number je ada 6, tapi dia boleh lebih banyak nombor. Betul. Sekarang ni dekat ATM machine tu kan dia punya keypad tu kan ada nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tak ada. 10 tak ada. Cikgu cuba. Untuk orang dia macam kita punya keyboard lah. Keyboard kita kan ada nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 kan. Mana ada nombor 10 dekat awak punya keypad tu? Kan? Yang ada sampai 0 kan?
Okey, sekarang ni guys, kalau awak kata ada sampai nombor kosong, maksudnya kita ada 10 nombor yang boleh ditekan. Kalau awak kata ada 10 nombor, maka tak bolehlah kita start dengan nombor 6 kat sini guys. Nampak tak? Oh, okay. Salah. So, dia Salah lah. 362880. Oh, awak macam mana tu? Saya Awak macam mana? guna nombor paling tinggi 9. Awak start daripada berapa? 9. 9. Tahu tak nombor kita ada berapa dekat keypad tu? 6 malah. Tak tahulah. Tak. Dekat ATM machine tu ada berapa keypad? 10 tau. 10. Ada 10 keypad. Sekejap. Ada 12. Anik buat hidup. 12. 12 banyak sangat lah bang. Tengok Ha. ni. Kau pasal kau tak pernah pergi bank Tengok ni. Satu, Nombor dekat dua, keypad tiga, tu kan dia ada nombor kan? 1, Ada hashtag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selalunya kosong dekat tengah-tengah ni selalunya. Kan? So all together ada 10 button tau untuk kita tekan. Jadi sebenarnya tak boleh lah tulis 6 dekat depan ni. Dia bukan 6. Kenalah start dengan 10. Betul tak? Start dengan 10 sebab ada 10 nombor yang boleh kita tekan. Faham tak? Kalau orang, kita kata ada 10 orang. Kalau nombor, kita kata ada 10 nombor untuk tekan. Yang 6 digit ni, maksudnya kita boleh tekan nombor tu 6 kali. Faham tak 6 digit ni? Can you imagine this 6 digit? Orang kata, okay, cuba kau buat 6 digit password. Maksudnya kita boleh tekan button tu sebanyak 6 kali. Tapi 10 ni bermaksud kita punya keypad tu boleh tekan sampai nombor ke 10. Faham tak? You have from 1 until 9 and 0. Ada 10 nombor boleh tekan. Jadi tak boleh tulis 6 lah kat depan. So kena tulis 10. Lepas 10 kali dengan berapa? 9. 9 Okay, lepas 9 kali dengan berapa? 8. Lepas 8 kali dengan berapa? 7. 7. Lepas 7 kali dengan berapa? 6. 6. Lepas 6 kali dengan berapa? 5. 5. Lepas 5 kali dengan berapa? 4. Okay. Dekat situ awak dah tak faham soalan. Kalau awak kata kali 4 guys, okay, kita nak tekan berapa kali? 6. 6 kali saja. Jadi, dengar guys, ini adalah mistake yang ramai orang buat. Okay, at first place dia dah salah besar dah. Tahu tak kenapa dia salah? Sebab cikgu cakap, dengar ni cikgu cakap. Cikgu kata, cikgu punya cikgu at maths pesan, dia kata you kena buat sheet dulu. Ingat tak cikgu kata? Cikgu kata tu kan? Bila you nak ambil gambar pelajar, sheet kena letak dulu. Kalau tak, orang nak duduk macam mana? Betul tak? So, sama macam 6 digit ATM ni. Kan? Kita imagine, ini kan biasa kalau kita nak masukkan password kan, dia bagi macam dash-dash macam ni. Ingat tak? Ingat. Selalu kan ada kan? Even phone pun ada kan? Ada. Jadi dash-dash ni you kena masukkan password kan? Okay, so sama macam tu. Jadi sekarang ni, kita letak 10 dekat depan ni, melambangkan ada 10 button untuk kita tekan. Betul tak? Ada banyak button untuk kita tekan. And then selepas tu awak kata kali dengan 9 ni kan? Betul. Nombor, betul tak tadi? Awak cakap tadi kan? Betul. Cikgu, kalau 10 kali 10 je boleh? Kalau kita boleh letak apa-apa nombor kan? Okay, cikgu pause sekejap. Siapa tak faham apa yang Dania ke Sarah cakap tadi? Saya tanya tadi. Sarah ke? Eh tak. Dania? Saya tanya tadi. Saya tu Dania ke? Okey, Dania. Okey. Dan dengar guys, ini idea yang agak radikal Dania kata, boleh tak the next number ni cikgu tak kurangkan, cikgu masih lagi tulis 10. Siapa telefon? Tak tahu kan boleh je nombor apa-apa. Radikal. Apa maksud Dania kawan-kawan? Apa maksud Dania boleh masukkan nombor apa saja? Apa maksud dia? Maksudnya Ni random kan? Ni random. Ni random itu. Okey, kalau random maksudnya apa? Dia boleh je ambil nombor daripada kosong itu. Oh, very good. Maksudnya boleh tekan nombor yang sama, betul tak? betul. Jadi nombor itu nombor yang tidak akan sama. berkurangan. Nombor itu takkan berkurangan guys. Jadi the next number ni pun akan 10 juga guys. 10. Akan 10 juga. Ni pun akan 10 juga. Ni pun akan 10 juga. Jadi jawapan dia berapa tau? Jawapan dia sejuta guys. Apa maksud sejuta? Ada sejuta password kita boleh buat untuk ATM kita. Jadi kalau ATM kita kena curi, pencuri tu akan ambil masa sampai sejuta kali untuk hack kita punya password ATM card. Nampak tak?
So selalunya Okay. by the time tu kita dah boleh terminate terus lah kita punya ATM card kan, telefon bank. Cakap dengan bank, saya punya ATM card hilang lah kan. Jadi sebelum orang tu sampai kali ke 1 juta tu, awak dah boleh terminate dah awak punya ATM card tu, dah boleh tukar password dah kan. 1 juta maksudnya 1 juta saat 1 saat katalah 1 saat 1 password. Dia kena cuba selama 1 juta saat untuk cari password awak. Faham tak? Okay, aku rasa mesti ada orang nak tanya, kenapa 10 kali 10 kali 10 kali 10? Okay. Kenapa? Kenapa 10 kali 10 kali 10? Sebab dia punya nombor tak berkurang. Nombor Dia tak tetap berkurang sama. kan, sebab bila kita tekan nombor dekat, katalah cikgu buat password cikgu password cikgu, katalah cikgu punya tarikh perkahwinan cikgu tarikh perkahwinan cikgu. Tarikh perkahwinan cikgu adalah 303 hari bulan 12 tahun 2010. Katalah ni password cikgu kan. Awak nampak tak ada nombor yang cikgu repeat balik. 0 dengan 0 ni cikgu repeat, 1 dengan 1 ni cikgu repeat. Kenapa boleh repeat? Sebab bila you tekan button dekat keypad tu, nombor tu takkan hilang. Nombor tu masih lagi kekal kat situ. You boleh tekan lagi sekali. Sebab tu dia maintain 10, 10, 10, 10, 10. Kalau kita buat yang salah, kalau kita buat salah, tengok guys, cikgu buat jalan kerja yang salah sebab ada orang buat yang salah. Dia buat 10, lepas tu dia buat apa? Dia buat 9 Dia buat 9, lepas tu dia buat 8, lepas tu dia buat 7, lepas tu jadi 6, lepas tu dia sekali 5 kan. Ini bermaksud setiap kali dia tekan button dekat keypad tu, button tu akan hilang tau. Kalau dah tekan 9, nanti button tu hilang. Itu bukan ATM machine dah tu, itu dah ngeri dah tu. Tu dah takut, dah seram. Awak bukan pergi ATM card sebenarnya. Awak dah pergi buat benda lain tu. Nombor tu kalau kita tekan, dia masih lagi ada. Sebab tu kita nampak pattern dia 10 kali 10 kali 10. So you can actually use permutation dalam kehidupan seharian. Kalau siapa masuk bahagian cyber security ke kan, permutation memang digunakan. Wow. Kan? Very amazing. Betul. Betul. Tahu tak SPM tanya kita soalan macam mana? Ni cikgu bagi gambaran. SPM bagi soalan macam ni. Ni antara yang cikgu pernah jumpa. Dia kata dia ada satu rak buku tau. Kat rumah dia ada rak buku. Dia letak 6 buku dekat rak tu. Macam kita buat ni lah. Kita buat 6 digit ni kan. Dia ada 6 buku dia letak dekat rak. Soalan dia kata, ada berapa cara dia boleh susun buku-buku tu? Dengar Ada berapa cara dia boleh susun buku-buku tu dengan syarat buku BM dengan buku English kena duduk sebelah-sebelah. SPM tanya macam tu guys. Dia tak guna orang tau. Dia tak guna orang. Dia gunakan apa? Dia gunakan buku. So kalau soalan kata buku pun, cara dia sama lah. You imagine macam guna orang lah. Faham tak? Macam guna orang lah. So kalau dia kata ada 6 buku, maksudnya ada 6 orang. Cuma yang nampak mencabar tadi apa dia kata? Dia kata kalau apa? Kalau buku BM dengan buku English nak duduk sebelah-sebelah. Macam kita ambil gambar lah kan. Kita ambil gambar kelas, monitor dengan assistant monitor kena duduk sebelah-sebelah. So the moment you dah letak satu syarat, cara nak mensusun akan jadi lebih susah. Macam kita ambil gambar kan. Okay, aku nak lelaki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Aku nak lelaki yang sebelah kiri ni mesti form 5. Form 5 ni bukan setakat form 5, mesti MPSB pula. Lama-lama malas nak susun. Sebab semakin lama semakin susah nak susun. So SPM akan bagi soalan-soalan macam tu. Ataupun ada soalan kata dia nak ambil gambar kelas untuk 6 orang. Ada satu couple ni baru lepas break tau. Jadi dia tak boleh ambil gambar bersama-sama, duduk sebelah-sebelah tak boleh. Macam mana cara nak susun ambil gambar dengan cara dia orang ni takkan duduk sebelah-sebelah. Pun boleh juga dia tanya. Okay, so kita banyak gunakan apa guys? Banyak gunakan IQ. Okay, soalan ni kalau bahagi 2 tak boleh ke cikgu tadi? Kalau bahagi 2, yang mana tak boleh duduk sebelah-sebelah tu Yang buku tu ya. Yang buku tu okey. Bahagi 2. Tak boleh. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana nak buat. Cara dia senang je sebenarnya. Tapi so far awak dapat kan cara dash tu senang kan? Kita boleh imagine macam mana cara kita nak buat. Okay, now kita nak tengok soalan. Soalan ni cikgu ada bagi dekat Padlet Dekat Padlet ada, nanti awak boleh tengok. Okay. Cikgu nak cuba satu soalan yang mudah sikit. Kita nak tengok. Sekejap Cikgu nak buat dengan awak soalan nombor 4. Sekejap nombor 4. Okay, dia tulis kat sini. Nampak ke guys soalan ni?
Nampak. Dia tulis kat situ. Dia ada satu kad, dia bukan satu kad. Dia ada 2, 4, 6, dia ada 7 kad. Dia ada 7 kad dekat sini dan dia nak susun 7 kad ni. Dia tulis 7 cards. The diagram shows 7 card. Card ni bila dia susun jadi perkataan combine, nampak tak? Ada huruf C, huruf O, huruf M, huruf B, huruf I, huruf N, huruf E. Samalah macam yang kita buat Muzaffar Hamzah tadi tu, sama je konsep dia. Okay, so dia kata cari permutation untuk menyusun ke 7 nombor ni. Macam mana awak nak buat? Ada cara tak? Ada Macam tadi kan? kalkulator. Macam tadi lah. Okay, cikgu nampak cara ni paling senang. Awak sebenarnya boleh guna kalkulator terus. Okay, kalau tak nak guna kalkulator, kita buat primitif sikit lah. Kita buat primitif sikit. Kita 4, nombor 4 kan. Okay, jawapan A ni, jawapan SPM ni. Sediakan 7 tempat duduk. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa nombor bersusun paling depan? 7. 7. Okay, very good. Sebab ada 7 kad kat sini kan. Katalah awak pilih huruf B untuk duduk kat depan. Jadi B dah tak ada. So tinggal berapa nombor? 6. 6. Semakin lama semakin kurang kan. Sampai last kali dia akan jadi 1. Betul. So nombor-nombor ni bila kita kali kita dapat 1440 kan. Berapa Saya yang dapat 5040. 040. 10? 5040. 5040. 24, 120, 720, 49, 5040 So dapat jawapan dia 5040 untuk menyusun kad-kad ni. Oh, banyak tu Ni kalau Cikgu boleh ke macam tu sebab markah 3. tapi ni baru A. Soalan B tak jawab lagi. Okey, boleh. Alright. So jawapan pertama dah dapat. Okey, kalau nak cara yang senang, boleh terus tulis pada guna kalkulator, awak tulis 7 factorial. Dapat juga markah penuh guys. Okey, orang tu faham. 7 factorial, benda dia benda yang sama juga. Faham factorial ni guys, simbol factorial ni adalah satu susunan yang menunjukkan nombor tu dikali dengan nombor yang semakin kurang. Itu maksud factorial. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, clear dengan idea ni? Okay, very good. Okay, sekarang tengok guys. Tengok ni. Soalan B yang menarik. Okay, soalan B menarik. Soalan B kata, sekejap cikgu punya stylus tak ada. Okay. Soalan B kata, dia nak susun dengan satu syarat. Dia kata, it starts with vowel. Nombor yang dia nak susun ni mesti dimulakan dengan vowel. Vowel tu apa? A, E, I, O, U. Very good. Huruf vokal ada huruf A, huruf E, I, O, U. So maksudnya A, I, O, U yang ada dalam soalan ni lah maksudnya. Jangan pergi soalan-soalan nombor yang tak ada dalam soalan ni. So dia nak huruf A, I, O, U yang ada dalam kad tu, dia nak susun dahulu. Dan dia kata nombor tu mesti berakhir dengan consonant. Consonant apa? Nombor-nombor yang selain daripada vowels. Faham tak cakap ni? Consonant adalah nombor macam B, C, D, F, G, H, J. Nombor-nombor yang bukan A, I, O, U. Okay, boleh? Okay, sekarang macam mana kita nak buat soalan ni guys? Macam mana kita nak buat soalan ni? Ada cara tak? Kalau start dengan awal tu 3 sebab ada 3 je kan. Okay. Betul? Lepas tu yang akhir tu baru kita orang letak yang bukan A, I, O, U. Okay, very good. Jadi sekarang Dania, cadangan awak adalah sebenarnya kita mesti... Kita mesti buat seed dia dulu. Betul Kita kena buat seed dia dahulu. So seed dia sekarang masih lagi 7, betul Seed masih lagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Betul Faham Okay, sekarang cerita dia guys. Tengok bila soalan meletakkan syarat, ini kita panggil syarat. Bila soalan meletakkan syarat, kita kena settlekan syarat dahulu. Jadi kalau cikgu jadi calon SPM 2021, cikgu akan settlekan benda yang dia suruh kita tengok dulu. Tadi dia suruh tengok apa? Dia kata, it must start with vowel. So cikgu akan tengok nombor di depan ni kena settle out dulu. Nampak tak?
Awak kena settlekan nombor kat depan ni dulu. So cikgu akan tengok, cikgu akan tengok nombor dekat depan ni dulu. Nombor dekat depan ni cikgu akan tengok, cikgu akan buat anak panah macam ni. Maksudnya kita nak settlekan nombor depan. Habis je nombor depan, settlekan nombor belakang pula. Faham Okay, so nombor di depan, antara yang ada adalah, tengok kemungkinan boleh jadi huruf O, sebab dia A-I-O-U kan, huruf O. Ataupun huruf I, ataupun huruf E. Very good, sebab A-I-O-U dalam kad ni ada 3 saja. You have O, you have I, and you have E here. Okay, follow? Faham? So kita akan tulis 3 lah kat sini. You tulis 3. Ingat guys, kalau soalan ada syarat, kena settlekan syarat dahulu. Okay? Dah habis A-I-O-U kat depan, dia kata mesti berakhir ends. Dia mesti berakhir dengan konsonan. Pergi pula kat belakang sekali terus. Apakah nombor-nombor konsonan yang ada? 4. Ada 4 kan? Ada C, bukan 7 tau. Tengok ni. Konsonan adalah C, M, B, N. 4 kan? So kalau cikgu tulis kat sini, dia ada kombinasi C, O, M, O, alamak. Sekejap. Sorry. C ataupun M ataupun apa? B B dengan N. B dengan N. So cikgu akan tulis kat sini, B pun boleh, N pun boleh. So ada 4 huruf yang boleh diletakkan di belakang ni. Okay, tengok ni guys. Tengok ni, cikgu nak tulis apa kat sini? Apa nombor dia? 4. Very good. Melambangkan ada 4 nombor. Okay, follow? Cikgu nak tanya boleh? Okay, tanya. Kalau kita orang dah buat macam ni kan, Okay. and then depan yang lepas 4 tu kita letak 3, dia kurang dari 1. Maksudnya yang dekat sini ke? Sebelah 4 tu jadi 3, lepas tu sebelah 3 jadi 2, lepas tu jadi 1. Yang dekat sini 4, Lepas tu- 3, 2, 1 kat sini. Lepas tu yang sebelah tu kan ada 3 kan, Okay. kita letak 2, 1 situ. Cikgu rasa dia bukan macam tu. Okay. Okay. Sekarang ni, apa yang kita buat adalah, cikgu sedang tunjuk kat awak, bila soalan ada syarat, kita settlekan syarat dulu. Apa nak jadi lepas ni jadi, tapi kita settlekan syarat dahulu. Okay, itu awak clear Ya. So kita settlekan syarat. Nak letak nombor apa lepas ni tu datang kemudian. Janji syarat jalan dulu. Okay, so bila kita dah letak syarat-syarat ni guys, tengok daripada syarat, awak kena pilih huruf yang awak nak pilih kat situ. Macam kita buat tadi lah, Hamzah, Wafi semua tadi kan. Kena decide siapa yang nak duduk kat situ. Katalah cikgu kata, cikgu nampak macam nak letak E dekat depan ni, kan? So cikgu akan cancel E. Dan cikgu rasa macam nak letak huruf N dekat belakang sekali ni kan. So cikgu pilih huruf N, maka huruf N pun akan cancel kat sini. Faham Sebab kita dah pilih. Dah pilih, dia tak ada guys. Faham tak? Faham Faham. Okay, sekarang awak tengok, ada berapa lagi huruf yang tinggal? Ada berapa lagi huruf yang tinggal kat atas? Ada 5 kan? Jadi, bila kita nak susun huruf seterusnya, sekejap cikgu selalu hilang cikgu punya stylus ni, dia demam ini. Okay, cikgu akan start kat sini balik lah, sebab you dah settlekan syarat tadi dua-dua. Sekarang start balik lah dekat sheet yang second depan ni. So cikgu akan tulis 5 kat sini guys. Okay, cikgu pause sekejap. Siapa tak faham kenapa 5 kat sini? Satu yang 5 huruf. Kenapa 5? Faham tak? So kita dah tolak 2 tu. Sebab huruf E dengan N kita dah pilih dia tadi, kan? Faham ingat tak tadi? Yang first dengan last tu kita dah settle kan? Jadi kita dah pilih 2 huruf. Bila dah pilih 2 huruf, kita buat macam biasalah lepas tu. Faham tak? Okey. Dah tak payah fikir dah siapa vowel, siapa consonant, tak payah fikir lah. Kita kata aku dah pilih 2 nombor tadi, 1 vowels, 1 consonant. Sekarang masa untuk susun yang lain-lain. Jadi yang lain-lain ni ada lagi 5. So cikgu pun tulis 5. Faham? Lepas tu jadi 4. Lepas tu jadi 3. Lepas tu jadi 2 dan jadi 1. Nombor-nombor yang kita tulis ni semua mesti didarab. Faham guys? Sebab tu bila kita darab, kita dapat jawapan. Jawapan dia dah bagi kat kertas ni dalam handout yang cikgu bagi ni, jawapan dah ada. Nanti awak tengok tau guys. Macam tadi kita buat, awak cakap apa? 5040 kan? Tu dapat tu dia nampak tak? 5040 kita dapat jawapan tadi. Jadi awak boleh check nanti. 5040. Follow ke guys? Follow Follow. Yang baru kita dapat ni, kalau kita kali, dia kata you akan dapat 1440. 1440. Okay, boleh? Boleh.
Okay. Boleh. So untuk introduction kita stop kat sini dulu. Cikgu minta awak tengok handout yang cikgu bagi dekat Padlet. Cuba buat dulu guys. Cuba buat dulu. Kalau tak faham next class kita akan bincang. Boleh Boleh. Okay. So Boleh. cikgu jumpa awak next week insyaAllah. Selamat berpuasa. Minggu depan jadual kelas kita dah lain sikit. So harapnya tak salah kelas lah. Okay. Alright. Thank you very much guys. Thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih cikgu. kasih cikgu. Selamat puasa. Selamat puasa juga Baik. cikgu. Puasa bulan ni, tahun lepas lupa ganti. Okay. Sempat ke ganti ni?